Alhamdulillah, kita sambung ke bahagian yang kedua. Pak Haji teruskan lagi tentang kafura. Menarik kan? Jadi salah satu produk yang telah dikeluarkan tadi Pak Haji sebut, iaitu minyak Sahara. Minyak Sahara ini ialah satu metodologi pengobatan dengan menghirup wap atau menghidu wap. Dengan menghidupkan wap itu, dia jadi saraf kita hidup. Itu jarang sekali orang ketahui, kerana kebanyakan kita bincang untuk ubat stroke ini makan, minum. Cuba ambil bunga cengkeh, tumbuk bunga cengkeh, kemudian dimasuk sikit minyak Sahara, ikat di dalam kain buat hirup wapnya. Itu sangat berkesan untuk pesakit lumpuh, kerana kelumpuhan itu berlaku di otak. Dia bukan berlaku di tubuh badan kita di sebelah bawah. Jadi oleh sebab itu, otak ini yang paling cepat, yang paling dekat adalah hidung. Yang paling cepat adalah mata. Jadi kita ambil perawatan langsung melalui hidung atau mulut atau bahagian mata. Ya, itu adalah di antaranya yang Pak nak terangkan. Masya Allah. Begitu juga untuk daun sembung ini, daun capa ini boleh digunakan untuk orang yang ada emah. Orang yang ada emah sangat cepat, efektif. Rebus daun capa dan minum untuk hilangkan gastrik, emah. Rebus dan minum. Termasuk juga daun capa ini untuk orang yang nyeri haidnya, senggugut, sakit senggugut, cepat sekali hilang. Ini dahulu ini telah digunakan secara tradisional di tempat Pak Haji. Mereka campurkan daun capa dan ruku-ruku hitam. Ini tak tahulah ni. Kalau sekarang orang dah tak kenal daun ruku-ruku itu macam daun bangun. Daun bangun lagi tak faham. Macam daun nilam. Nilam tu besar tapi ruku-ruku tu kecil. Macam daun kemangi. Betul. Macam daun kemangi. Ruku-ruku hitam. Jadi kesemuanya itu direbus, diminum, hilang untuk nyeri haid itu. Hilang segugut itu. Bila hilang segugut, selalunya dapat hamil. Selalunya begitu. Itu digunakan. Ya, Masya Allah. Begitu juga untuk orang yang sakit di bahagian dada ni. Sempit di bahagian dada ini, juga digunakan ini. Masya Allah. Jadi itu salah satu daripada herba untuk stroke. Dan satu lagi herba untuk stroke ialah pokok lempuyang. Lempuyang. Indonesia panggil lempuyang, Malaysia pun panggil lempuyang jugalah. Lempun. Lempun salah satu keluarganya juga, bukan lempuyang. Lempuyang ni dia macam kalau kita pergi ke hutan kita tahulah. Ya, dia semacam pokok kantan, besar-besar macam tu. Tapi dia jenis halia. Halia tetapi macam pokok kantan. Jadi lempuyang ini ada seorang panggil halia gajah. Bukan halia gajah, lempuyang gajah. Lempuyang gajah. Bunga dia cantik-cantik tu, yang besar-besar setangkai naik tu. Macam bunga kantan lah, tapi bunga kantan tu dia agak beza. Ini dia jadi bertingkat-tingkat, cantik lah selalunya di hutan kalau kita tengok tu. Itu namanya lempuyang. Lempuyang ini ada 3 jenis. Satu namanya lempuyang pahit. Satu lagi dipanggil lempuyang gajah. Satu lagi dipanggil lempuyang wangi. Jadi kita ambil lempuyang gajah. Lempuyang gajah ini kalau di tempat Pak Haji dalam hutan banyak. Tapi highway nak pergi ke Pantai Timur tu banyak sekali kita lihat masa dulu. Dan Pak Haji lihat ni ada banyak orang yang mengambil dan ekspor ke negara luar. Untuk tujuan apa? Ini untuk lumpuh. Untuk masalah asma, masalah sakit dada, ya, masalah paru-paru. Dia sama juga dengan apa yang digunakan dalam Qisti Hindi. Ya, bagaimana dia jenis halia, jenis jahe. Tapi jahe besar, jahe gajah lah kita sebutkan, jahe gajah. Kalau di Indonesia ada banyak jahe juga.
jahe gajah, jahe bara, jahe merah. Ya, itu kesemua adalah jadi daripada keluarga-keluarga jahe. Zingiber. Ya, zingiber. Zindagi. Zindagi, heksafa, apa dia? Iksuhana. Hidup ni satu perjalanan yang indah. Itu dia kata apa pula ya. Okey, baik, lempoyang ni, yang Pak Haji nak sebut pasal lempoyang ni, dia adalah ubat untuk stroke. Jadi kalau lempoyang digunakan sebagai ubat untuk stroke, halia pun digunakan untuk stroke juga. Sebab halia adalah lempoyang daripada satu keluarga yang sama. Ya, jadi oleh sebab itu maka halia boleh digunakan. Halia besar. Halia yang besar itu digunakan. Bagaimana ya kita minum air halia pada setiap hari supaya badan kita sentiasa warm. Ini dah kita belajar dah. Rujuk kepada halia, kuliah halia kita. Masya Allah. Nanti lihat di dalam TV Pak Haji pokok lempoyang gajah. Nanti Pak Haji akan tunjuk di hutan, real di hutan. Nanti lepas ni lah, sekarang memang tak boleh keluar lagi. Di real di hutan, nanti Pak Haji tunjuk dia, oh ni bunganya seperti apa, pohonnya tinggi mana. Nanti semua boleh faham. Sekarang ni dengar dululah. Kalau tak faham, kalau dah faham, alhamdulillah, syukur ya. Syukur, subhanallah. Baik. Salah satu lagi daripada selain pada lempoyang gajah ini, kita boleh guna belimbing. 2 belimbing boleh guna. Ya, iaitu yang pertama belimbing buluh atau belimbing wuluh bahasa Indonesianya ya. Jadi kita boleh gunakan buahnya. Bukan hanya buah, tetapi daunnya juga boleh digunakan. Bagaimana cara kita untuk memprosesnya? Dalam kuliah yang lepas, Pak Haji nak flashback balik supaya kita ingat. Belimbing ini jangan kita buang. Kalau di tempat Pak Haji belimbing buluh itu dikeringkan, ambil belimbing itu, direbuskan dulu. Direbuskan dulu sampai keluar air-airnya, kemudian barulah kita jemur. Kita jemur. Masa jemur tu kita gaulkan dengan kemudian digaulkan dengan garam, terjemur. Tapi rebus dulu. Jadi alhamdulillah itu boleh jadi sebagai salah satu daripada jus belimbing untuk stroke. Boleh juga belimbing ini kita buat dalam masakan. Apa-apalah masakan-masakan. Kalau orang Aceh dia ada satu masakan belimbing wuluh ini. Kalau orang Jawa pun dia ada masakan khas dia belimbing wuluh ini. Cumanya dekat sini tempat Pak Haji duduk ni adalah perkampungan orang Aceh. Mereka sering menyebut ni belimbing ini ada satu makanannya yang khas dibuat, tapi belum lagi dimasak. Untuk Pak Haji belum cuba lagi. Tak tahu makanannya macam mana lagi. Nanti dah dihantar barulah boleh cuba ya. Mana-mana mereka yang dengar ni orang Aceh yang duduk dekat tempat Pak Haji ni, buatlah sedikit bagi Pak Haji cuba tengok, baru boleh cerita dalam kuliah ni. Baik, seterusnya selain daripada itu belimbing kita tu, belimbing hijau tu, belimbing besi. Belimbing besi. Belimbing besi ini apa dipanggil starfruit. Belimbing besi ini airnya sangat bagus buat jus untuk semua penyakit, bukan hanya untuk stroke saja, semua penyakit. Kalau boleh ambil belimbing besi yang hijau tu sikit, macam apple hijau, dia dengan apple hijau tu di bawah lagi, belimbing besi tu darjahnya tinggi lagi. Jadi tapi orang kita jarang sekali minum belimbing ya. Banyaknya minum teh tarik. Teh tarik kita minumlah teh 3 layer, teh ais, itulah minum. Jadi akhirnya macam mana yang Pak Haji cerita dulu, satu keluarga yang bagus, kekasih awal dan akhir, suami isteri, dah lepas pensiunan balik pergi masjid setiap pagi solat subuh, lepas tu kedua-duanya istiqamah. Lepas solat masjid makan roti canai, teh tarik tiap-tiap hari. Maka selepas setahun
sama-sama juga istiqamah masuk rumah sakit. Istiqamah juga. Itulah orang kata sehati sejiwa. Masuk rumah sakit pun sama-sama. Jadi hari yang sama. Jadi alhamdulillah sekarang mereka dah tak mau lagi, mereka nak minum herba-herba lah pula. Itu antaranya. Masya Allah. Baik, satu lagi yang Pak Haji nak sebutkan selain lempoyan gajah ialah pokok kenari. Kenari ni tempat kita tak ada lah kenarinya tu ya, tapi tak apa, kita sebut saja. Dan juga boleh gunakan juga daripada semua jenis-jenis ya, semua jenis-jenis obat untuk sakit jantung adalah baik untuk sakit stroke, baik untuk kulit, baik untuk organ reproduktif. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, apa dia produk-produk dalam HPA pula? Ini yang menarik ni. Apa dia produk-produk dalam HPA? Yang pertama ya, ialah kita guna spirulina. Kalau spirulina itu sebab apa bagus kita gunakan? Pak Haji nak sebut, nak buat satu perbandingan ubatan dahulu dengan ubatan masa kini. Dulu ni orang-orang kampung dia tak guna spirulina, tetapi untuk orang stroke ni digunakan, dia panggil krokot. Kalau bahasa kita, apa dia Pak Haji jual ini, namanya dinamakan potulaka. Potulaka ini, potulaka ni ambil dekat kawasan pantai ya, di mana potulaka ni sangat baik untuk paru-paru dan baik untuk sakit jantung dan stroke. Tetapi masalahnya, kalau orang di Negeri Perlis pula, ni untuk Kak Nah lah yang dengar ni, Kak Wan kita, Abang Zul yang dengar dan semua yang duduk di Perlis, Indra Kayangan, Harum Manis. Dulu ni di Nak Simpang 4, orang duk pergi beli latut. Latut tu makanan dia macam rumput laut tu. Biasanya ambil di laut Sungai Berembang. Mereka menjual di Nak Sari hari Selasa ke hari Rabu tu, saya lupa dah. Hari Selasa. Nak Selasa. Jadi mereka jual dekat situ, banyak orang beli. Saya pun beli juga latut tu. Tapi kami beli dan kami telah menghantar ke tempat ujian. Didapati latut tu mengandungi heavy metal yang tinggi. Jadi cuba kita pesan-pesan pada saudara-saudara kita, janganlah beli. Sebab apa? Nanti bila usia umur 40-an dia jadi stroke. Jadi orang stroke ini boleh jadi sebab makanan heavy metal. Dia jadi stroke umur muda. Sebab tu daerah Simpang 4 naik ke tepi pantai tu ya, bagi saudara-saudara kita anak Perlis ya yang mendengar kuliah Pak Haji ni, kalaupun ada rasa ragu, boleh pergi hantar untuk membuat tes keracunan kepada latut yang dijual di pasar hari Selasa. Bukanlah Pak Haji nak cerita ni sebab kesannya Pak Haji tahu boleh menyebabkan orang pun tak beli nanti. Tetapi kesihatan harus kita berikan keutamaan. Apapun bisnes kita, kalau sampai dia menyebabkan keracunan pada pengguna. Cuba kita lihat baru-baru ini. Minta maaflah, Pak Haji nak angkat sikit isu ni. Ada 99 orang yang mengalami keracunan. Ya, keracunan makanan. Pada dalam bulan Ramadan ini, mereka beli secara online. COD, cash on delivery. Maksudnya orang hantar, bayar. Di mana makanan tersebut dibuat daripada telur. Ya, telur. Dan telur itu, telur yang telah expired, yang sudah habis waktunya. Nanti Pak Haji nak ulas sebentar lagi. Dikatakan begitu. Departemen Kesihatan atau Kementerian Kesihatan Malaysia mengeluarkan satu kenyataan bahawa keracunan itu bukan sebab makanan, tapi kerana bahan telur yang expired yang dimasukkan di situ, kerana di dalamnya itu ada bakteria.
Baik. Kemudian satu meninggal. 99, 98 selamat. Alhamdulillah, syukur. Baik, soalannya, Pak Haji nak tanya sikit untuk kita berfikir. Ada tak pernah dengar dahulunya dalam telur ada racun? Ni cukup menarik ni. Pernah tak dengar orang mati makan telur? Hari ni orang mati makan telur tu. Sebab apa? Sebab apa? Ini yang Pak Haji nak sebutkan. Kita kena faham bahawa kalau kita kata mati itu kerana bakteria pembunuh, banyak bakteria kita pun tahu bakteria ni racun yang bahaya, ada dalam unggas, ada di dalam di dalam ayam yang diproses. Kalau tidak simpan dengan cara betul, ayam tu jadi hijau dan menyebabkan kematian. Dalam sayur-sayuran, ya. Jadi bakteria ini dikenali sebagai bakteria pembunuh. Orang dulu-dulu dia tak sebut bakteria kerana dia pun tak tahu. Tapi orang kata kena penyakit santau. Santau tu bakteria. Santau itulah racun. Santau itulah kuman yang ada dalam makanan. Jadi oleh sebab itulah Pak Haji nak sebutkan sungguh-sungguh dekat sini. Ya, sama juga seperti pesanan Kementerian Kesihatan kata produk yang expired kita tak boleh ambil. Begitu juga dengan telur. Ingat ni betul-betul. Telur itu orang panggil telur kemerang. Kalau bahasa Pak Haji dulu lah, telur kemerang, telur dia dah rosak, berbau lagi. Dia berbuih lagi. Kita pun tahu ketika kita nak masuk itu, ayam begitu juga. Kalau sudah sampai ada bau ayam, ada kalau orang buat misalnya masak roast lah, kenduri, ada berbau sikit pun, jangan makan. Bahaya, sangat bahaya. Satu. Yang kedua, yang bahayanya dia jadi begini. Bila kita masuk dalam kulkas, dia jadi jangkitan silang. Ini dia yang jarang sekali dilihat orang. Dalam kulkas ataupun dalam peti sejuk, ada makanan masak dan makanan mentah. Maka terjadi jangkitan silang di situ. Bakteria yang ada di dalam makanan mentah telah berpindah ke dalam makanan yang siap. Ada setengah walaupun kita masak macam mana pun, dia tidak mati. Apatah lagi kalaulah dalam proses. Ini maaf-maaflah, Pak Haji bukan orang yang pandai nak cerita pasal food ni, tetapi nak cerita pasal kalaulah proses itu tidak melibatkan masak, tak melibatkan dia perlu masak, ya, nak bagi jadi buih dan sebagainya, maka itu sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Sama juga dengan kita ambil telur, masuk ke dalam madu lebah. Tengok ya, telur itu telah mentah, masuk ke dalam madu lebah. Ya, jadi oleh sebab itu, kalau kita bagi telur ni ada banyak jenis. Kalau orang yang belajar tentang peternakan ayam faham, bukan mesti semua telur ayam kampung itu boleh dieram dan keluarkan anak ayam. Tidak semua. Sebab dia ada telur yang ada persenyawaan dalam telur dan ada telur kosong yang tidak ada nilai di sudut untuk mendapatkan bibit dan anak ayam tersebut. Dan ada juga telur ini terdiri daripada makanan dia. Ada orang keluar telur ayam omega 3 kerana dia bagi makan ikan yang ada omega 3. Maka telurnya ada omega 3. Bagaimana kalau dia makan herba? Namanya telur herba. Dan juga daripada sebagainya. Begitu juga dengan apabila kita gunakan POC. Bapak, Ibu, Tuan-puan sekalian, makanan ayam POC ini, kotoran ayam tidak ada bau. Kalau kotoran ayam itu ada bau, berartinya bukan makanan POC. Kalau POC, dia tidak ada bau.
Jadi oleh sebab itu, maka bukanlah sebab tempat peternakan ayam itu disempok POC pagi dan petang sahaja, tapi kotorannya juga tidak berbau. Baik. Apa yang Pak Haji nak berikan penekanan di sini ialah sekiranya berlaku demikian, apa yang mesti kita nak berikan dalam pengobatan kita yang paling cepat untuk membunuh bakteria, cure cepat supaya jangan menyebabkan kematian dan keracunan? Dia adalah anti-rex. Anti-rex itu anti racun yang sangat baik untuk menghilangkan keracunan yang cepat, insya-Allah. Jadi itu yang Pak Haji nak ulaskan. Jadi anti-rex ni mesti ada di rumah. Mesti ada di rumah untuk menghilangkan keracunan yang cepat. Atau diarrhea ataupun diarrhea ini sebab diarrhea ini sebabkan keracunan. Kita bagi produk nama diarrhea, iaitu secang. Itu juga untuk anti keracunan. Baik, masya-Allah ya. Jadi oleh sebab itu, maka di dalam kita merawat untuk penyakit stroke ni, apa herba yang kita gunakan? Kita gunakan Portulaca zaman dahulu. Zaman sekarang omega 3 yang ada dalam Portulaca itu ada dalam spirulina, maka diberikan spirulina. Spirulina adalah obat untuk stroke yang bergaris lurus dengan kaedah penggunaan dahulu Portulaca ataupun pokok krokot dan spirulina. Masya Allah. Itu ingat yang pertama. Jadi oleh sebab itulah, maka selain daripada itu juga, yang paling cepat yang Pak Haji selalu guna ialah HGH, Human Growth Hormone. Sebab Human Growth Hormone ini, kalau sudah kita gunakan, kita spraykan dekat lidah, ya, kemudian kita gunakan wave. Kita gunakan wave itu, dia akan mempercepatkan kesembuhan. Mempercepatkan kesembuhan. Ini ternyata bahawa orang yang stroke bila mengambil HGH dan wave, digabungkan kedua-duanya ini ditambah dengan spirulina, dia akan mendapat kesan yang sangat cepat. Dan kalau tidak ada spirulina ini, maka bolehlah digantikan dengan mengkudu atau moringa. Kerana moringa itu juga, kelor itu juga adalah untuk stroke. Dia ada magnesium yang tinggi. Dan juga boleh juga kita gunakan mengkudu, buah mengkudu. Jadi oleh sebab itu, maka kalau dalam buku Jawi MedHerb kita yang lepas, kita cadangkan menggunakan mengkudu untuk stroke bersama dengan apa yang kita bagi Radi IQ atau pegaga, kerana untuk sampaikan kesannya di bahagian kepala. Pegaga, Radi IQ, mengkudu, gamat, itu digunakan, diambil rutin. Kemudian kalau kita nak bagi dia ada bengkak-bengkak dekat badannya itu, bengkak-bengkaknya itu, maka kita gunakan dia apa? Itu baru digunakan VCO dengan albumin, ikan gabus. Namun begitu, pada setiap malam orang stroke ni mesti dipanaskan kakinya, iaitu mesti dilomor kakinya itu dengan MPH atau minyak bubut. Setelah kita melomorkan dengan MPH dan minyak bubuk ini, maka kita bagi dengan herba-herba ini, baru dia menunjukkan satu kesan yang sangat tinggi. Kan banyak kan? Kita boleh gunakan wave, boleh kita gunakan HGH, kita gunakan mengkudu, kita boleh gunakan apa dia punya moringa. Kita gunakan juga daripada spirulina. Tetapi baru-baru ini
masih lagi belum buat majlis peluncuran. Pak Haji telah buat satu spray yang dikenali sebagai stroke spray. Ya, ini digunakan untuk orang yang ada stroke, yang sakit kepala, yang tak boleh tidur, hanya guna pada waktu malam sahaja. Kecuali orang stroke yang boleh digunakan sehari 3 kali. Spraynya di atas ubun-ubun di DU21 atau boleh juga membasahkan di bahagian kepala. Seelok-eloknya kita spray, jangan ketika dalam mobil, jangan ketika dalam perjalanan, jangan ketika bawa mobil, jangan ketika kita berurusan di luar, tapi untuk tidur. Sebab kesannya dia akan bagi kesan relaxing, kita akan jadi tidur, kita akan jadi lemas dan kita akan tidur dengan enak sekali. Itu namanya stroke spray yang Pak Haji hasilkan dalam bulan Syawal ini. Hasil daripada kurniaan Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kurniaan Tuhanku yang memberikan segala nikmat ini, segala kelebihan ini. Jadi oleh sebab itu, maka mereka yang sudah nak menggunakan stroke spray bolehlah untuk mendapatkannya di sini, insya-Allah. Itu yang Pak Haji buat yang terakhir hasil anugerah Allah, ya, dengan kita semprot saja di bahagian kepala itu dan sebagainya. Bagus sekali untuk migrain, untuk yang lain tu sampingan-sampingannya saja, tapi khususnya untuk stroke. Baik, jadi ada beberapa perkara lagi yang Pak Haji nak sebut tentang pengobatan HPA untuk stroke ini, iaitu dengan cara berbekam. Ya, berbekam. Maaf. Ya, bekam ini ada satu yang kita jarang sekali kita berbekam, iaitu di bahagian paha. Ya, tapi itu bekam untuk stroke. Macam mana ya? Kita berdiri lurus, tangannya lurus di tepi kita ini, tangannya lurus, tengok di ujung ni, di ujung jari tengah. Betul-betul di tepi. Tempat itulah kita stroke. Di tepi paha kita ini. Ya, jadi itu mereka yang faham belajar tentang bekam dan akupuncture dah faham titik tersebut. Bekam dekat situ. Atau paling bagus ST38. Tu ST38 itu di tepi tulang kering, di betis. Ini kita kena tengok. Itu stroke. Kita bekam di situ. Baik. Kemudian stroke ini dibantu dengan sauna. Sauna yang Pak Haji sebut dah. Sauna ni mudah saja boleh hirup wap dengan cara kita memasak dan kita tarik nafas. Tapi nak sauna apa? Nak sauna daripada daun apa? Kita boleh menggunakan daun sauna ini ialah daun pisang. Daun pisang abu. Pak Haji nak ulangi sekali lagi, bahawa daun pisang abu itu bukan sebarang daun. Dia memang ada astringent. Tapi kita sauna untuk orang yang stroke. Atau masukkan saja daun pisang abu itu dalam mandian untuk orang stroke. Sama seperti mandian untuk perempuan lepas bersalin. Daun capa, daun pisang abu, daun daun kunyit, ya, kita gunakan lagi serai wangi digunakan, daun inai dimasukkan. Masukkan kat situ, direbus. Bila kita rebus itu, maka kita mandi dia. Masya Allah, itulah mandian untuk stroke. Dan seterusnya, jangan lupa gamat, ya, sebab gamat itu mempunyai 32 otak dan mempunyai sistem saraf
yang sama seperti sistem saraf manusia. Menarik ni tentang gamat yang dah pun Pak Haji dah diskusikan. Jangan lupa gamat. Jadi bukanlah mestinya kita ambil itu semua sekali, tidak. Tapi berganti-gantian. Begitulah diamalkan sampai berbulan-bulan, sampai akan ada perubahan demi perubahan. Ya, perubahan demi perubahan. Insya-Allah sampai berjaya, sampai dah kuat sikit, datanglah ke Yan nanti buat perawatan di sini. Pak Haji bukan buka tempat perawatan, tidak. Tetapi sebagai perawat-perawat yang nak lihat dengan orang kata ainul yaqin, dengan mata keyakinan, bagaimana orang stroke boleh berjalan, boleh kuat sebagainya. Bawa pesakit stroke tu, mari ambil ubat dekat sini, duduk di homestay dekat sini, ada homestay, duduklah. Ya, tapi kena bayar sewa lah homestay tu. Ya, kita bayar sewa, duduk kat homestay tu. Ubat insya-Allah jangan risau. Ya, ubat jangan risau. Maksudnya takut wang banyak mana, cuma perlu bayar homestay sajalah. Homestay tu kan rumah orang kampung sebagainya. Jadi bila sudah macam tu, lihat sendiri. Stroke insya-Allah likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.